Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar kisah waktu malam. Okey, kali ini kisah ringkas saja. Kisah daripada seorang gadis yang aku beri nama samaran dia sebagai Liana. Okey, kisah ni berlaku pada tahun 2010. Dan Liana pun dia tak jelaskanlah detail diri dia, sama ada masa tu dia masih student kah ataupun dia sudah bekerja. Cuma dia jelaskan sikit lah, orang kata perangai dia masa tahun 2010 ni. Liana ni walaupun dia perempuan, dia dengan kawan-kawan dia adalah 3 ke 4 orang kawan-kawan dia. Diorang di jenis memang kaki raya waktu malam. Orang kata diorang ni, kalau umpamakan diorang ni macam kutu malam lah. Suka merayau sana sini. Dan Liana ni, dia ada satu tabiat dia. Oleh sebab dia suka merayau waktu malam-malam. So, biasanya dia takkan bermalam dekat rumah dia sendiri. Sebab dia kalau dia balik lewat je, dia kata confirm ayah dia akan rejam dengan dia. Confirm dia kata. Tak dapat dinafikan lagi. Jadi, oleh sebab dia takut untuk balik lewat rumah, kalau dia dah lewat tu dia takut nak balik rumah. So biasanya dia kata memang dia akan jadi orang normal lah. Dia akan tidur dekat rumah member-member dia. Okey. Sehinggalah pada suatu malam ni, Seperti biasa waktu ni diorang ada dekat KL lah, sekitar KL. Diorang merayau-rayau area KL masa tu. Okey. Sampailah masa tu dalam pukul 12 tengah malam masa tu. Dah hura-huri kan. Lepas mana diorang pergi, sana ke sini ke, tak tahulah mana diorang pergi. Dia tak akan bagi tahu situ dia pergi mana. Pergi kelab malam ke apa ke, dia tak bagi tahu. Cuma dia bagi tahu malam tu dia lepas saja dia penat, dia ikut kawan dia yang bernama, aku bagi nama macam samaran dia sendiri Syuhada. Syu lah aku bagi nama samaran kawan dia ni. Okay, satu malam ni lepas saja dia orang bersukaria dekat luar tu, dekat KL tu. So malam ni dia decide dia nak tidur dekat rumah Syu. By the way, sebelum ni dia tak pernah pergi tidur kat rumah Syu. So ini malam ni first time lah dia akan tidur kat rumah Syu. Daripada tidur kat rumah Syu ni lah berlakunya satu pengalaman yang agak seram sebenarnya. Okay, sebelum dia orang gerak, Syu tanya dekat si Liana ni, Liana, kau tak apa ke ikut aku ni? Jalan nak pergi rumah aku tu gelap ni. Liana kata, tak apalah, okey je. Tak ada hal lah, dia kata. Betul ni? Betul. So tanpa melengah masa, sebab Liana pun dah setuju, maka si Syu ni pun, tak apalah, kita gerak. Dan diorang pun gerak lah. Diorang masuk ikut tur duta, terus melalui ke Lebuh Raya Utara Selatan. Sampailah diorang exit ke Tur Rawang. Okay, jam masa tu dah menunjukkan pukul 1 pagi tu, 1:30 pagi. Lepas saja keluar ke exit Rawang, tak ada apalah, dia orang still borak-borak, sembang-sembang. Waktu tu Rawang pun dah agak lengang dah, sebab dah pukul 1 kan, 1 pagi tu. Dah agak lengang dah, tak ada kereta, tak ada motor semua. Ada pun orang kata sikit lah, cakap 1-2 kenderaan je yang lalu. Okay, tu tak ada masalah lah. Dia sembang. Sampailah diorang mula lalui satu jalan yang gelap. Yang sini orang kenal sebagai jalan ke arah Batu Arang. Okay, by the way, rumah si kawan Liana ni, rumah Syu ni, memang duduk dekat area Batu Arang sebenarnya. So jalan nak ke Batu Arang tu memang gelap. Okey, dah lalu jalan ni, barulah Liana perasan, gelapnya jalan nak ke rumah Syu ni. Dia kata kat Syu, gelap betul jalan nak ke rumah kau. Lepas tu Syu kata, memang lah, ni lah jalan nak ke rumah aku, memang gelap. Kau tahu kan rumah aku kat Batu Arang.
Lepas tu Liana kata, aku tahu rumah kau kat Batu Arang, tapi aku tak expect pula jalan dia gelap macam ni. Syu kata. Dia orang pun gelak-gelak je kan, tak ada apa kan. So dia teruskan perjalanan macam biasa. Syu yang memandu kereta masa tu. Syu bawa pelan je sebab jalan agak bersimpang siul masa tu. Dia orang memandu. Tiba-tiba si Liana ni terperasan ada seorang lelaki tua kayuh basikal dekat tepi jalan. Lepas tu bila Liana nampak, dalam hati dia tertik, ush, berani betul orang ni kayuh basikal dekat jalan-jalan macam ni. Then dia pandang Liana, kau tengok tepi jalan tu, berani tu ya orang tu kayuh basikal kat sini. Liana pandang, Liana macam bukan Liana, sorry. Syu pandang, dia macam angkat jari dia dekat mulut. Macam suruh diam gitu. Isyarat suruh diam lah. Liana ni boleh pula. Tak apa, ada nyentuh orang tu, ada kaki. Boleh pula kan. So tak apalah. Lepas saja orang tua tu, tak ada apa lain yang berlaku. Sampailah dia orang sampai dekat satu simpang 3. Kalau terus, dia orang boleh menghala ke Kuala Selangor. Jadi oleh sebab nak ke Batu Arang, dia orang belok ke kiri. Masuk ke kiri. Dan teruslah. Jalan masih lagi bersimpang siur sikit. Dalam perjalanan ni, Liana siapa tadi? Liana tanya dekat Syu, jauh ke rumah kau? Syu cakap dalam tak jauh dah ni, lebih kurang dah 15 minit je. Kurang daripada 15 minit sampailah. Tak apalah. Dia teruskan lagi perjalanan. Lalu jalan bersimpang siur kiri kanan, memang gelap lah hutan kan. Jam pun dah dekat pukul 2 pagi masa tu. Okey, jalan. Tiba-tiba si Liana ni dah terasa semacam dah. Sebab dia rasa tadi kata 15 minit, ni aku rasa dah lebih setengah jam ni. Asal tak sampai-sampai lagi. Dia tanya balik dekat Syu, lama lagi ke? Syu kata, taklah, aku rasa aku dah terlepas simpang ni. Dia kata, si Syu kata, tak apalah. Dia cakap kat Diana, ada baiknya aku rasa kau bacalah apa-apa surah dulu. Diana bila dia dengar je Syu cakap macam tu, Diana kadang kata, okay, ini something not right ni. Speaking pula kan, ni something not right ni. Diana kata dalam hati. Dia nak tanyalah dekat Syu kenapa kan, tapi tak berani. Tiba-tiba lepas saja Syu cakap macam tu, suruh baca apa-apa surah, tiba-tiba atas bumbung rumah dia, bukan atas bumbung rumah pula, tiba-tiba atas bumbung keretanya dengar bunyi. Tiba dengar bunyi boom 2 kali. Seolah-olah macam ada benda jatuh atas bumbung kereta dia. Masa ni Liana dengan Syu masih sama-sama terkejut dah masa ni. Lepas tu Syu kata, tak ada apa tu. Tu ada tu buah kelapa sawit je. Dan Liana jam. Mana logiknya kelapa sawit dekat sini? Sini mana ada kelapa sawit, tak nampak pun. Kalau ia pun kelapa sawit, pokok kelapa sawit tu bukannya tinggi macam pokok kelapa. So tak apalah, Liana malas nak layan sebab dia rasa ni mesti ada something yang tak kena. Mungkin dia macam dia rasa-rasa ni dah mula macam ada gangguan benda halus. Okey, sambil tu Liana Sambil tu Liana mulalah dia nak buka radio. Dia cakap dekat Syu, tak apalah Syu, aku buka radio tau. Sunyi pula dia kata, sebab radio ada tapi tak buka sejak daripada awal tadi. Tak apalah, dia pun buka radio. Dan bila dia buka radio, yang keluar tu bukannya suara DJ radio ataupun lagu. Yang keluar tu bunyi mengilai. Terus si Liana tutup balik. Lepas tu Liana pandang Syu, Syu pandang Liana. Muka masing-masing dah cuak. Tapi Syu cuba lagi senyum. Tak apalah weh, aku rasa aku nak kena call ayah aku kejap ni. Aku berhenti dulu jap tepi jalan.
Liana tak cakap apa-apa lah masa ni. Lepas tu Shu pun berhenti tepi jalan, parking. Dia ambil lah telefon. Macam biasalah, dia ambil telefon. Dia call ayah dia. Tut 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 tut. Hello. And then dengar lah, pasal dia buka loudspeaker kan. Hello. Shu. Shu pun jawab telefon. Hello ayah. Shu tak jumpa jalan balik. Shu dah masuk dah kat jalan Batu Arang tadi, tapi Shu dah terus tapi tak jumpa jalan balik. Shu terus nangis. Liana kat sebelah ni dah. Sudah jam. Rupa-rupanya dia orang sebenarnya dah berpusing-pusing, seolah-olah berpusing-pusing dekat jalan tu dah hampir sejam rupanya. Sepatutnya bila masuk, menurut Shu, sepatutnya bila masuk je simpang tu, tak sampai pun dalam 15 minit sepatutnya dia dah boleh jumpa dah rumah dia orang. Tapi dia seolah-olah terperangkap dalam hutan tu, dalam jalan tu. Sebab dia bila dia lalu dah dekat sejam, dia nampak dah hanyalah hutan saja. Dia seolah-olah dia orang berpusing-pusing kat situ. Dan ayah Shu daripada hujung panggilan tu cakap lah, okay, tak apa macam ni. Ikut ayah baca. Kau terus bawa kereta balik. Ikut ayah baca. Jangan nangis, bertenang, jangan takut, ayah dia kata. Dia buka loudspeaker kan. Yang Shu dekat telefon tu dah takut dah. Ayah takut, tolong ayah, saya tak jumpa jalan balik. Yang ayah dia dekat telefon, sabar. Ikut ayah baca. So Shu pun dia letaklah telefon dia. Dalam keadaan nangis tu, dia dah berjujuran dah air mata dia tu, sebab dia dah terlalu takut. Sama lah dengan Liana ni pun daripada tadi relax, sekarang pun dah mula dah berkaca air mata sebab dia dah tahu apa yang jadi kan. Dan dia orang terus lah, Shu terus memandu balik. Dia terus memandu sambil ayah dia dalam telefon tu membaca lah apa-apa surah, yang mana Shu dan Liana ikut sekali membaca. Baca. Akhirnya tak sampai 5 minit dekat depan dia orang dah nampak dah lampu jalan. Dan betapa leganya hati Shu dan Liana masa tu, sebab rumah Shu tak jauh pun daripada sana. Dan alhamdulillah, dia orang pun malam tu pukul 3 lebih pagi akhirnya selamatlah tiba dia orang ke rumah Shu. Okey, masa ni bila dah sampai ni, ayah Shu dah tunggu dah depan pagar rumah. Tanya dekat Shu, apa yang berlaku? Masa ni lah baru Shu buka cerita semua rupanya. Rupa-rupanya masa first tadi yang Liana tegur orang tua kayu basikal tu, memang Liana nampak orang tua tu kayu basikal tu dekat tepi jalan, dekat Batu Arang tu, dekat jalan Batu Arang tu. Tapi masalahnya Liana tak nampak sesiapa pun yang kayu basikal. Itu satu hal. Terkejut Liana bila dia dengar. Mampus, aku punca, aku tegur rupanya Liana ingat. Yang kedua, bila dia orang dah masuk jalan tu, bila Liana sebenarnya masa Liana tengah mandu, dia perasan dekat belakang ada satu macam kibaran kain putih terbang seolah-olah kejar dia orang punya kereta. Sebab itulah dia tegur si Liana ni. Dia kata, tak apalah, aku rasa better kau bacalah apa-apa surah kot yang kau tahu kot. Sebab si Shu ni dia dah nampak, tapi dia tak naklah takutkan kawan dia ni, Liana ni. Dan tiba-tiba dia kata dia dengar bunyi hempasan dekat atas bumbung kereta dia kan. Dan sekali lagi, bila dia pandang dekat cermin pandang belakang, dia nampak ada benda seolah-olah berbungkus macam jenazah gitu. Tiba-tiba jatuh daripada, dia nampak lah benda tu macam daripada atas bumbung jatuh melalui cermin belakang, tingkap belakang kereta dia. Dan dia nampak benda tu. Itu yang membuatkan dia takut. Dan bila Liana buka radio, ayah dia ceritakan tu, tiba-tiba yang keluar bukan siaran radio tapi suara mengilai. Dan ayah dia kata, sebab jalan tu hutan, awak pula, kamu berdua pula anak dara perempuan lalu. Memang kenal lah.
Sebab itulah ayah dah banyak kali pesan. Dia kata kat Syu, korang ni jangan menayau sangat waktu malam. Lagi-lagi korang nak lalu jalan macam ni. Jadi kejadian malam tu, orang kata sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada diri Syu dan Liana. Jadi Liana lepas saja kejadian malam tu, dia dah tak pergi dah rumah Syu pada waktu malam. Dan lagi penting lagi, dia dah tak jadi dah entiti malam. Biarlah entiti malam tu saja jadi entiti malam. Liana dia dah bertaubat, dia dah tak jadi lagi dah. Dia dah tak ada dah nak merayau waktu malam lagi dah. Dia orang kata bila waktu malam saja dia akan duduk je lah dekat rumah bersama keluarga dia. Siang dia akan teruskan aktiviti dia macam biasa, seperti yang sepatutnya. Okey, jadi itulah sajalah kisah untuk kali ni. Jadi pengajarannya, jangan keluar malam tanpa sebab. Sebab malam ni untuk makhluk lain. Lagi-lagi kalau kau perempuan, memang tak manis lah orang kata perempuan ni nak merayau-rayau tu malam. Bukan sekadar orang kata takut terkena gangguan jin. Malam-malam ni juga orang kata dia banyak kejahatan lain sebenarnya. Bukan daripada jin saja. Manusia sendiri pun waktu malam kalau jahat dia tu lain macam. Orang nak buat jahat ke apa biasanya waktu malam. Jadi itu sajalah kisah untuk kali ni. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Daripada saya dari channel Kisah Waktu Malam. Oh ya, kalau korang nak hantarkan kisah seram korang boleh hantarkanlah ke alamat email saya kisahwaktumalam@gmail.com. Okay, sekian. Terima kasih.